Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanari Ibrahim. Fokus berita malam. Penubuhan pasukan bomba komuniti merupakan langkah proaktif Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dalam memastikan masyarakat dapat dihindar daripada bahaya kebakaran dan kecemasan. Selaras dengan usaha itu, Balai Bomba dan Penyelamat Petrajaya tidak terlepas memantapkan program melibatkan komuniti di kawasan Petrajaya di sini bagi memberi pendedahan sewajarnya berhubung peranan pasukan itu dalam menjaga keselamatan rakyat. Timbalan Perdana Menteri merangkap Ahli Parlimen Petrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, bomba komuniti yang disifatkan sebagai wira tidak berdendang sememangnya memainkan peranan penting dalam masyarakat di negeri ini sama seperti pasukan keselamatan JBPM yang sebenar. Dan dalam masyarakat kita, termasuk saya pun lah, kadang-kadang kita lupa peranan bomba dan penyelamat. Kita hanya ingat bila berlaku kebakaran, bila berlaku bencana, baru teringat dengan tak bomba. Kini itu bila ular besar masuk pun cari bomba juga. Nah, begitulah peranan sedap bomba dan penyelamat. Dan sebab itu saya amat menghargai segala hikmat bakti dan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam menjaga keselamatan dan juga membantu keseluruhan masyarakat kita dalam apa keadaan sekalipun, khususnya dalam keadaan menghadapi bencana, kebakaran, banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Beliau berucap demikian di Majlis Perasmian Karnival Bomba Komuniti Petrajaya 2023 di Kuching pada Sabtu. Dalam ucapan sama, beliau menyeru lebih ramai masyarakat khususnya di Petrajaya yang merupakan kawasan berisiko bencana untuk menjadi bomba komuniti dan menyertai aktiviti serta kursus berkaitan yang disediakan ke arah membantu masyarakat di samping meringankan tugasan JBPM. Selesai berucap, Datuk Seri Fadilah menyempurnakan simbolik perasmian karnival tersebut sekaligus menyampaikan sijil kursus bomba komuniti 2023 kepada pengerusi bomba komuniti Petrajaya Harris Henry Unjah selaku wakil peserta. Majlis yang berlangsung selama sehari itu bermula seawal jam 6 pagi sehingga 12.30 malam dengan membuka beberapa gerai jualan makanan, minuman serta kraft tangan hasil buatan ahli-ahli bomba komuniti Petrajaya serta pameran JBPM di pekarangan balai berkenaan. Walaupun cuaca hujan, Datuk Seri Fadilah berkesempatan melawat ke semua booth serta berpeluang menyaksikan demonstrasi keselamatan termasuk menyantuni komuniti yang hadir. Sementara itu, semasa ditemu bual media pula, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi berkata kementeriannya mengambil maklum mengenai bencana banjir yang sangat membimbangkan di Johor pada ketika ini. Sehubungan itu, beliau memberitahu bahawa agensi di peringkat kementeriannya akan mengadakan program tanggungjawab sosial korporat CSR untuk membantu mangsa banjir di situ, terutama pekebun-pekebun kecil yang terjejas. InsyaAllah di peringkat kementerian, agensi kita bersama dengan peringkat besar akan mengadakan CSR program untuk membantu mereka sama ada mengantikan peralatan yang hilang disebabkan keadaan banjir dan sebagainya dan apa juga bantuan yang diperlukan untuk memastikan lepas pasca banjir ini mereka boleh kembali untuk memastikan ladang mereka dapat beroperasi dengan baik. Terdahulu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak Datuk Khairuddin Rahman atau Husaini memberitahu penubuhan pasukan bomba komuniti terutama sekali di Sarawak telah banyak membantu JBPM dalam memastikan masyarakat dapat dihindarkan daripada pelbagai bahaya kebakaran serta bencana. Menurutnya, kadar rungutan atau keresahan komuniti Sarawak juga berada pada kadar yang minimum berbanding dengan negeri lain dalam tempoh pandemik COVID-19 berlaku iaitu sejak tahun 2018 hingga 2021. Beliau berkata kesiapsiagaan dan ketahanan komuniti di Sarawak menghadapi bencana telah membuktikan bahawa masyarakatnya sanggup bersama-sama dengan agensi kerajaan secara sukarela. Jadi merupakan satu perkara yang cukup baik, namanya unity yang dipamerkan oleh masyarakat dan komuniti negeri Sarawak ni telah ditunjukkan dengan cukup baik dalam kita menguruskan bencana di negeri Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian program Karnival Bomba Komuniti Petrajaya di Balai Bomba dan Penyelamat Petrajaya pada Sabtu. Datuk Khairuddin menambah, peranan bomba komuniti juga jelas terbukti semasa kejadian bencana banjir yang berlaku pada tahun 2021. Dan pada tahun 20 dan 21 lah, walaupun kita menghadapi PKP COVID-19, tetapi pengurusan bencana pertama kali pusat perpindahan sementara telah diuruskan dengan cukup baik di mana peranan bomba komuniti yang cukup ketara dalam memastikan bahawa susun atur dan gerak atur masyarakat dalam di tempat
komuniti tempat PBS ini berlaku dengan cukup baik. Keperkembangan di Kapit, kuota dan peluang penjawat awam dari Sarawak untuk bekerja dalam sektor awam di peringkat persekutuan haruslah adil dan seimbang. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Wilson Ugak Kumbong menegaskan ini kerana Malaysia dibentuk oleh semua negeri termasuk Sarawak dan Sabah. Beliau yang juga ahli Parlimen Hulu Rajang berkata telah membahaskan isu berkenaan bersama Ketua Setiausaha Negara dan Ketua Jabatan Negara yang berkaitan sebelum ini. Datuk Wilson berkata demikian semasa majlis penyerahan cek kepada sekolah rendah di bahagian Kapit pada Jumaat. Sebanyak 36 sekolah rendah di bahagian Kapit menerima sumbangan tersebut yang diserah sendiri oleh Datuk Wilson. Setiap sekolah berkenaan akan menerima RM3,000 untuk digunakan bagi melaksanakan aktiviti yang telah dirancang. Selain itu, Majlis Guru Besar bahagian Kapit turut menerima sumbangan dari Datuk Wilson sebanyak RM25,000 untuk menjalankan aktiviti mereka. Manakala di Sibu, setiap rakyat Sarawak harus memahami sejarah negeri ini sebelum mengetahui asal-usul diri mereka, kata Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik, Joseph Cheng Jin Ek. Tegas beliau, rakyat negeri ini terutamanya generasi muda harus melindungi dan mempertahankan hak dan kepentingan rakyat Sarawak. Katanya generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan perlu memahami dan menguasai sejarah negeri ini bagi memastikan Sarawak ditadbir dengan baik pada masa hadapan. Beliau berkata demikian semasa kempen amal Sibu Life Society untuk mengumpul dana menerusi tayangan perdana filem Hollywood Sir James Brooke di Sibu pada Khamis. Mengenai filem itu, Joseph Cheng berkata, Rajah ialah filem bersejarah mengenai Sarawak dengan penggambaran dilakukan dalam negeri ini. Sementara itu, Ketua Masyarakat Cina Sibu Temenggung Datuk Vincent Lau yang turut hadir dalam majlis itu berkata, sejak penubuhannya 38 tahun lalu, Sibu Life Society telah bekerjasama dengan Dasar Kebajikan Sosial Kerajaan dan menggabungkan sumber sosial untuk membuat sumbangan yang paling berkesan. Kepaparan berikut, Nektar Konsortium Sendirian Berhad dan Crown Research Sendirian Berhad mengukuhkan kerjasama dalam pembangunan industri nipah dan sagu dengan memeterai Memorandum Persefahaman MOU di sini pada Rabu. Kerjasama itu bertujuan memacu ke arah pembangunan industri kedua-dua komoditi bagi memperkasakan ekonomi masyarakat luar bandar dan bandar seiring dengan model ekonomi baharu kerajaan dalam membangunkan Sarawak sebagai negeri berpendapatan tinggi. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Crown Research Sendirian Berhad Zaidul Husaini, kebanyakan petani dan pengusaha nipah pada masa kini masih terperangkap dengan kaedah tradisional. Sehubungan itu, ujarnya dengan menggunakan teknologi moden dan penglibatan pihak swasta serta koperasi, lebih ramai pengusaha komersial dapat dilahirkan sekaligus memperkasa industri nipah dan sagu termasuk mengemaskini keseluruhan rantaian nilai. Jelas beliau antara bidang kerjasama dalam pembangunan industri nipah dan sagu adalah bertukar-tukar pengetahuan dan kepakaran berhubung amalan terbaik, membangunkan perusahaan huluan dan hiliran termasuk membangunkan kapasiti pengeluaran gula apung bagi memenuhi pasaran domestik dan antarabangsa. Sementara itu, Pengarah Urusan Nektar Konsortium Sendirian Berhad Ahmad Tarmizi Mukhtar memberitahu matlamat kerjasama ini adalah untuk meneroka peluang perniagaan dan pasaran baru bagi menjadikan nipah sebahagian daripada perolehan hasil utama pertanian seperti kelapa sawit, getah dan industri lada hitam yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.